Hey, what's up guys? Anda bukan berada di rancangan memasak, anda berada di rancangan FB Live Best Hearing Center Kelang. Best Hearing Center, sorry. Saya Fatin Farzana binti Abdul Hadi, audiologis daripada Best Hearing Center Kelang. Bersama saya, hello Amirul. Hai semua, saya Amirul, audiologis dia daripada Best Rec Center Ipoh dan insyaAllah bakal ditransferkan di Best Rec Center Taiping. Untuk makluman semua, Best Rec Center akan membuat satu pembukaan cawangan di Taiping Perak. So, siapa yang duduk berdekatan, berhampiran di Taiping, Kampung Ting, bolehlah datang ke opening day kita orang nanti pada 22 hari bulan 5, 2021. Tahniah Best Hearing atas pembukaan cawangan baru di Taiping. Okey Amirul. Okey, untuk sempena live kali ini kita akan membincangkan mengenai dangerous decibel di tempat kerja dalam pekerjaan lah. Sempena apa ya Amirul? Ya, kita akan membincangkan sempena World Day of for Safety and Health at Work. Kami akan lebih fokuskan kepada masalah pendengaran akibat bunyi bising berlebihan lah ataupun hingar di tempat kerja. Betul tu Fatin? Okay. Tadi saya ada mentionkan dangerous decibel. So saya nak explain sedikit lah briefly apa tu dangerous decibel. So kalau kita tengok decibels tu adalah unit untuk ukuran bunyi. So kalau dangerous decibel membawa maksud ukuran bunyi ukuran bunyi yang berbahaya. Pernah dengar tak Amirul? Pernah. Okay, so kalau kita tengok ukuran bunyi yang berbahaya ni membawa maksud 85 desibel dan ke atas boleh merosakkan pendengaran kita. Okay. Tahu ke tak tahu? Tahu Fatin, tahu. Tahu. Ya, betul. So saya nak bagi idea sedikit lah macam mana contoh-contoh level peringkat bunyi decibels tu. Selalunya kalau desiran angin, tiupan angin di daun tu selalunya dalam 10 decibels. Percakapan yang normal macam kita tengah bercakap sekarang selalunya dalam 50-60 decibels. Kalau contoh macam orang menggerudi construction selalunya dalam 110 decibels dan kalau jet tu itu paling tinggi 140 decibels lah. Jadi kalau macam tu memang tinggilah. Kan Amirul kan? Fatin? Betul. Tak lupa juga Fatin, masalah pendengaran akibat daripada bunyi hingar di tempat kerja ni, kita boleh kategorikan daripada dua pendedahan lah. Yang pertama, apabila kita terdedah dengan bunyi bising secara berulang-ulang pada tempoh yang masa yang lama. Yang kedua pula adalah apabila kita terdedah dengan pendedahan bunyi bising yang tunggal dengan bunyi yang sangat kuat. Macam tu lah Fatin. Betul. Pendedahan pada bunyi bising yang lama tu maksudnya dalam 85 decibels tu selama 8 jam berturut-turut. Continuously 85 decibels for 8 hours itu akan menyebabkan masalah pendengaran lah. Malah semakin bertambah kuat sesuatu bunyi tu, semakin sikit masa kita boleh terdedah dengan bunyi tersebut. Kalau tak, kita akan ada masalah pendengaran lah. Okay, seperti semua sedia maklum, pekerja-pekerja yang sering terdedah dengan bunyi bising di tempat kerja ni selalu orang yang bekerja di kilang, di constructions, di penempaan welding, itu semua memang banyak noise exposure lah semasa bekerja kan. Even Pusat Kawalan Penyakit pun ada menganggarkan sebanyak 22 juta pekerja sering kita panggil terdedah kepada bunyi yang bising, bunyi yang hingar di tempat kerja setiap tahun. Kira ramai juga tu. Walaupun di Malaysia juga ia merupakan antara salah satu penyakit noise-induced hearing loss lah kita panggil. Okay, masalah pendengaran disebabkan bunyi bising di tempat kerja ni it's quite common lah, selalu berlaku. Macam tu lah Fatin. Lebih kurang kalau dalam Malaysia sendirilah, dia punya peratusan tu macam mana Fatin? Peratusan tu dia lebih kurang dalam 70%, 74.5%. Banyak tu kalau 74.5 tu. Betul tu Fatin. Selalunya. Sorry. Okay.
Selalunya masalah akibat bunyi bising ni dia boleh mendorong kepada masalah-masalah lain lah. Contohnya masalah yang yang paling ketara sekali adalah masalah kurang dengar. Selain itu, seorang pekerja itu juga kalau dia terdedah dengan bunyi bising, dia akan cenderung untuk mengalami masalah bunyi berdesing lah ataupun humming di dalam telinga lah. Dalam audiologi kita panggil tinnitus lah. Bunyi berdesing ni dia boleh dengar apabila dia pulang daripada bekerja lah macam tu. Kemudian pekerja tersebut juga mungkin perlu menguatkan suara apabila dia ingin berkomunikasi lah dengan rakan sekerja ataupun dengan keluarga lah. Dan yang terakhir sekali, pekerja tersebut juga mungkin akan mengalami gangguan pendengaran lah secara sementara apabila berada di rumah selepas habis bekerja macam tu lah. Okay, banyak dah juga kita share mengenai masalah pendengaran di tempat kerja ni. Okay, untuk kita mengetahui lebih lanjut, kita menjemput speaker terhormat kita yang mempunyai 16 tahun pengalaman dalam bidang audiologi. Okay, dipersilakan Encik Nur Rizwan bin Muhammad Khalid. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, saya Nur Rizwan bin Muhammad Khalid, audiologis dari Best Hearing Aid Center Kelang. Oh ya, itu adalah klinik saya. Hai. Puasa ke hari ni Encik Izwan? Apa dia? Puasa ke hari ni Encik Izwan? Puasa, of course lah. Lambat tu. Dengar cerita musafir. Bila puasa ni pendengar lain sikit. Okay. Kita boleh bincangkan nantilah dalam topik yang lain kot. Okay, Encik Izwan, seperti semua sedia maklum, Encik Izwan mempunyai pengalaman yang luas ya dalam bidang audiologis ni. Okay, so semestinya Encik Izwan berjumpa dengan ramai pesakit, ramai patient kan, macam-macam latar belakang, macam-macam jenis dia punya hearing loss. Boleh Encik Izwan ceritakan sedikit tak? Encik Izwan pernah berjumpa tak dengan salah seorang pesakit yang ada masalah pendengaran disebabkan bunyi bising di tempat kerja? Okey, ya Fatin. Sepanjang karier saya sebagai audiologis di Hearing Aid Center ni lah kan, selain daripada pesakit yang mempunyai masalah pendengaran disebabkan oleh faktor usia, faktor penyakit, genetik, saya juga selalu berjumpa dengan pesakit yang mempunyai masalah pendengaran yang disebabkan oleh bunyi bising di tempat kerja ataupun yang kita panggil noise-induced hearing loss. Noise-induced hearing loss ni merupakan penyebab kedua masalah pendengaran selepas presbycusis, iaitu masalah pendengaran yang disebabkan oleh faktor usia di kebanyakan negara ya. Boleh Encik Izwan ceritakan sedikit lah pengalaman Encik Izwan sepanjang karier bekerja di Hearing Aid Company, apa yang menyebabkan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah pendengaran akibat bunyi bising ni berjumpa dengan Encik Izwan. Boleh kat terangkanlah, ceritalah sikit kita orang petang-petang Ramadan ni. Okey, kalau nak cerita pasal patient saya tu, saya ambil contoh satu je lah ya. Saya ada patient ni lah, Mr. M yang berusia dalam lingkungan 50 tahun ke atas lah. Okay. Beliau mengidap gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan setelah menghabiskan lebih dari 30 tahun bekerja di industri pembinaan. Sepanjang tempoh beliau berkhidmat dalam industri pembinaan tu, dia memang tak pernah langsung memakai alat pelindung pendengaran. Okay. Jadi Mr. M ni menjadi lebih prihatin terhadap pendengarannya setelah gejala kehilangan pendengaran dan tinnitusnya menjadi semakin jelas dan kemurungan pun muncul setelah bermulanya tinnitus tu. Dan tanda lain lagi macam di tempat kerja dia selalu minta pekerja staff dia yang lain untuk kuatkan suara bila bercakap, and then ketika di rumah pula dia mengalami kesukaran untuk memahami perbualan terutama ketika ramai orang sedang bercakap.
Dan then isteri dia pun selalu komplain yang Mr. M ni sering naikkan volume ketika menonton televisyen lah. Itu kalau kita tengok itu antara tanda-tanda kalau kita ada masalah pendengaran yang disebabkan oleh bunyi bising di tempat kerja. Okey. Okey, kalau kita tengoklah ya, kenapa beliau baru merasakan yang dia ada masalah pendengaran selepas bila dah lepas 30 tahun kerja tu baru dia perasan yang dia ada masalah pendengaran. Sebab menurut kajian bahawa anggaran dah 10 tahun diperlukan oleh seseorang untuk menyedari bahawa mereka mengalami masalah pendengaran. Okey, apabila kita terdedah kepada bunyi bising dalam jangka masa yang panjang, kita mungkin slowly akan terasa kehilangan pendengaran tu. Jadi maksud maksud Encik Izzuan di sini pada awalnya dia memang dah ada masalah pendengaran, cuma dia ambil masa yang lama lah untuk dia sedar dia ada masalah pendengaran tersebut lah. Betul. Kerosakan akibat pendedahan kebisingan ni biasanya dia berlaku secara beransur-ansur. Jadi kita mungkin tidak menyedarinya ataupun kita sering mengabaikan tanda-tanda kehilangan pendengaran tu sehinggalah tanda-tanda tu menjadi lebih jelas. Contoh macam tadilah Mr. M dia ada tinnitus, and then disebabkan tinnitus tu dia jadi depressed apa semua tu lah. I see. Okay. So kalau tengok Amirul, secara umumnya macam mana Encik Izzuan bunyi tersebut sendiri mampu merosakkan fisiologi pendengaran manusia? Boleh ceritakan perjalanan kita punya hair cells tu rosak ke, telinga kita macam mana boleh rosak lah kiranya disebabkan oleh pendedahan bunyi yang bising tu. Okey, kalau kita tengok dari segi patofisiologi dia, individu yang terdedah kepada bunyi bising yang terlalu lama biasanya akan mengalami dua keadaan yang dikategorikan sebagai noise-induced hearing loss. Okay. Yang pertama ialah temporary threshold shift ataupun dalam bahasa Melayunya perubahan nilai ambang sementara. Okay. Ini akan berlaku apabila seseorang itu berada di dalam keadaan di dalam bunyi bising ataupun hingar yang mendorong kepada beliau mengalami kurang pendengaran. Biasanya pendengaran seseorang yang mempunyai temporary threshold shift ni dia masih boleh kembali kepada normal lah apabila dia dah tak berada dekat tempat yang bising tu. Tapi mungkin mengambil masa lah, contohnya dalam beberapa jam ataupun beberapa hari, so pendengaran dia tu akan kembali kepada normal balik lah. Okay, and then situasi yang kedua ialah permanent threshold shift ataupun perubahan nilai ambang yang bersifat kekal lah. Okay, ini adalah perubahan pendengaran akibat pendedahan kepada bunyi bising yang secara berterusan. Contohnya macam yang berlaku dekat Mr. M tu lah, sebab setiap hari dia bekerja dekat tempat bising tu dan terdedah pada bunyi bising dan waktu yang lama. Jadi lama kelamaan hair cell dia tu memang akan terus cepat rosak dan hair cell dalam pendengaran manusia ini dia tidak boleh degenerate semula lah. Once dia dah rosak tu biasanya dia akan terus kita panggil damage lah, hair cell dia tu akan damage. Jadi memang tak akan baik semula lah. Kebanyakan penyakit ni dia tak sedar pun yang dia mengalami temporary threshold shift tu. Selalunya mereka akan sedar apabila masalah pendengaran telah menjadi teruk dan mula mengganggu pada frekuensi rendah. Dia affected frekuensi rendah dululah. Ya betul. Sebab kalau kita buat ujian pendengaran, kebanyakannya yang mempunyai noise-induced hearing loss tu akan menunjukkan kesan pada frekuensi tinggi seperti pada 3, 4 ataupun 6,000 Hz. Okey, dan kita tengok audiogram dia tu akan baik semula pada 8 kHz. Okay, bila kita nampak pattern yang macam tu, kita boleh agaklah dia mungkin dia memang ada noise-induced hearing loss.
Okey, faham? Faham tak Amirul? Faham Fatin, faham. Oh, okey. So sebab jadi sebab itulah yang seseorang tu mengambil masa yang lama lah untuk dia sedar dan berjumpa dengan pakar-pakar yang sepatutnya. Sepatutnya kalau contoh pekerja tersebut dia ada masalah pendengaran di tempat disebabkan bunyi bising di tempat kerja. Saya bagi contoh dia bekerja di kilang lah macam tadi ke. Okey, bila dia rasa dia ada masalah pendengaran tu, dia patut berjumpa dengan siapa? Untuk next step. Okey. Bila biasanya lah, especially untuk orang yang bekerja di kilang semua ni, biasanya diorang akan ada clinic panel. Okey, clinic panel yang akan selalu buat medical check up every year apa semua kan. Jadi biasanya dia akan refer dulu kepada clinic panel dia tu. Jadi bila doktor tengok bila dia komen kata ada masalah pendengaran, rasa macam tak dengar, rasa ada bunyi berdesin dalam telinga. Jadi doktor klinik panel tu biasanya dia akan refer kepada audiologist lah. Okay, sama ada di hospital private ataupun di hearing center yang menawarkan khidmat audiologi. So selepas tu baru kita akan buat betul. So lepas tu baru kita akan buat ujian pendengaran untuk memastikan yang kita nak tengoklah dia punya tahap pendengaran tu macam mana. Dan apakah langkah yang perlu diambil untuk pesakit tersebut lah. Macam tu. Kebiasaannya solution dia apa Encik Izwan? Okey, bagi pesakit yang mempunyai masalah pendengaran ni, kita memang solution yang dia ada ialah melalui pemakaian alat bantu pendengaran lah. Jadi kalau kita tengok yes, betul, hearing aids. Sebab kalau kita dengar noise induced hearing loss ni, biasanya dia bersifat dia ada masalah pendengaran jenis sensory neural. Okey, bila saraf dia tu dah rosak, saraf pendengaran dah rosak, jadi tak ada ubat yang boleh untuk kembali semula dia punya saraf tu lah. Jadi pemakaian alat bantu pendengaran adalah solution yang terbaik untuk pesakit yang ada masalah pendengaran. Lepas tu kita boleh jalankan counselling kalau dia untuk dia punya tinnitus lah. Kadang bila patient datang dalam keadaan kemurungan, depressed apa semua kan, jadi kita boleh jalankan khidmat counselling ataupun kita boleh showkan juga alat bantu pendengaran yang mempunyai tinnitus stimulus kat dalam tu ataupun tinnitus masker lah. Sebab nowadays boleh dikatakan semua hearing aid mempunyai function untuk tinnitus masker. Itu untuk pesakit yang ada masalah tinnitus lah. Betul. Untuk mereka yang lebih concern pada tinnitus. Selain daripada itu, kita juga menawarkan, maksudnya kita ada juga servis untuk membuat earplugs untuk maksudnya untuk pekerja-pekerja di tempat yang bising ni, kita boleh suggest dia untuk pakai earplug lah. Okay. So semua ni, hearing aids, counselling, earplugs ni, semua servis ni boleh didapati di mana-mana cawangan di Best Hearing Aid Center lah ya. Bagus Oh ya, Fatin. Ya. Saya dengar Best Hearing Aid Center akan mengadakan Parents Day promotion. Bila tu ya? Macam mana? Dekat mana Cik Izan dengar tu? Macam mana tahu ni? Betul lah, Best Hearing Center ada mengadakan Parents Day promotion bermula dari Mei sehingga Jun tahun ini. Okay, promotion ini dia berdasarkan mengikut age discount promotion. Macam mana Amirul? Boleh bagi contoh? Okay. Contoh dia macam ni lah, kalau kita bawa ibu bapa kita datang ke Best Rec Center, dia promotion ni untuk binaural fitting lah, maksudnya untuk alat bantu pendengaran yang pertama kita akan dengan harga yang asal, dan pada alat bantu pendengaran yang kedua iaitu second purchase akan ada diskaun sebanyak mana umur pesakit tersebut lah. Contohnya kalau umur pesakit itu 70 tahun, dia akan dapat 70% diskaun untuk second pair lah. Macam tu. Banyak juga tu diskaun, jadi jangan lepaskan peluang.
segera lawati cawangan-cawangan Best Hearing yang berdekatan dengan anda atau boleh ke laman sesawang kami di Best Hearing Center. Ya, betul. Okey. Okey. Kembali kita kepada topik tadi. Ya, Okey, betul. Encik Izwan. Ya. Okay. Kalau contoh okay. solusi apa dia, management dah ada berjumpa dengan audiologis, dapatkan rawatan, kira macam dapatkan solusi. Okay, simptom, signs and symptoms semua pun Encik Izwan dah explain. Okay, sekarang bolehkah kita mengelakkan daripada kita terkena mendapat masalah pendengaran disebabkan bunyi bising, bunyi hingar di tempat kerja tersebut? Bolehkah kita elak, kita cegah benda tu? Okey, sebenarnya of course kita memang boleh elak lah, okey, untuk menjaga kita punya telinga, kita punya pendengaran. Jadi untuk mereka yang bekerja di tempat yang bising seperti di kilang apa semua tu, kena selalu mempraktikkan keselamatan pendengaran di tempat kerja atau memantau pendedahan terhadap bunyi berbahaya. Especially dia punya majikan kena sentiasa mengukur tahap kebisingan di tempat kerja. Okay. Lepas tu majikan juga kena pastikan semua pekerja memakai alat pelindung pendengaran seperti earplugs dan ear muff dan pastikan ianya kedap bunyi supaya dapat memastikan bahawa bunyi yang kuat tidak akan dapat menembusi gegendang telinga kita lah. Okay. And then kena kurangkan masa dan juga pendedahan bunyi. Kerana kehilangan pendengaran kita tidak dapat dipulihkan dengan pertumbuhan semula ataupun prosedur perubatan. Okay. Sebab National Institute for Occupational Safety and Health ataupun NIOSH dia mengesyorkan agar semua pendedahan pekerja terhadap bunyi bising harus dikawal di bawah tahap yang setara dengan 85 dBA selama 8 jam untuk mengurangkan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Okay. Jadi alat pelindung ni harus sentiasa dipakai di tempat kerja. Begitu juga kalau kita melakukan tugas harian seperti motong rumput, menggunakan gergaji apa semua tu, kita kena pakai jugalah alat pelindung pendengaran ni. Okay. Dan selain daripada pekerja di kilang ni, untuk orang awam yang lain pun sama jugalah, kita kena elak jauhkan diri kita daripada berada di tempat yang bising, elakkan mendengar muzik yang terlalu kuat lah. Okay. So kalau kita dengar remaja sekarang ni ataupun orang dewasa pun kita tengok selalu pakai dengar muzik menggunakan earphone, lepas tu dengar dalam bunyi yang sangat kuat lah. Jadi kita kalau boleh kita cuba elakkan ataupun kurangkan muzik yang kita dengar tu lah. Dan kita galakkan pekerja-pekerja kilang ni melakukan ujian pendengaran setahun sekali sebab kita nak monitor dia punya pendengaran tu. Wah, itu banyak langkah-langkah Fatin Banyak yang kita dapat hari ini daripada Encik Izwan. Okey. Sementara itu mari Encik Izwan ada nak tambah apa-apa lagi ke? Tak ada lah kot. Tak ada, mungkin ada viewers, peminat-peminat Encik Izwan bertanyakan soalan, mungkin ada kekeliruan atau benda yang nak tahu, benda baru yang nak tahu. So kita boleh kita kumpul dulu soalan daripada viewers. Okay, kita kumpul dulu soalan daripada viewers. Okay, sebelum tu boleh tak kita tengok video promotion kita? Okay, boleh. Okay. Kembali kita. Okay, untuk soalan, saya bacakan soalan untuk Encik Izwan ke? Boleh je. Okay. Ni soalan daripada Noel Nio. Okay. Apa beza ujian pendengaran untuk mengenal pasti masalah pendengaran biasa dengan masalah pendengaran disebabkan bunyi bising? Okey, siapa ni? Noel Nio ya. Okey, ujian pendengaran yang kita jalankan untuk
mengenal pasti masalah pendengaran biasa dengan masalah pendengaran disebabkan oleh bunyi bising, kita menggunakan equipment yang sama jugalah, cara melakukan ujian pendengaran yang sama. Cuma kita akan daripada result tu nanti kita boleh kenal pasti sama ada dia mengalami masalah pendengaran yang biasa ataupun masalah pendengaran yang disebabkan oleh bunyi bising. Maksudnya di sini kita still menggunakan prosedur pure tone audiometry ataupun audiometry nada tulen dalam mencari nilai ambang pendengaran seseorang. Okey, maksudnya sama je lah. Ujian pendengaran dia sama je. Kita lakukan untuk pesakit yang ada masalah pendengaran yang lain. Okey, saya ada soalan daripada Encik Dr. Fazino. Dia cakap, salam Encik Izwan, untuk tinnitus masker, biasanya kita nasihatkan pesakit pakai untuk berapa jam ya untuk satu hari? Macam mana tu? Okey, tinnitus masker ni kalau kita tengok setiap hearing aids dia ada pelbagai tinnitus masker lah. Ada yang memberi white noise, ada yang ada pink noise dan ada juga yang maybe ada natural sound kan. Biasanya tinnitus masker ni kita boleh setkan contohnya alat pendengaran tu biasanya ada 2-3 program. Jadi program pertama tu biasanya kita setkan as general punya program lah, universal program, which is mungkin program satu tu khas untuk patient nak dengar, environment, amplification apa semualah. Jadi kita boleh setkan yang tinnitus masker tu pada program yang asing, yang khas untuk tinnitus masker je lah. Okay, jadi kita galakkan dia memakai tinnitus masker tu dalam keadaan dia tengah berehat, tengah tenang lah. Okay, biasanya mungkin kita galakkan memakai sekurangnya dalam 1 jam ke atas macam tu. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Hai, boleh saya tahu kesan jangka panjang kalau kita ambil endah tentang pemakaian ear protector semasa kerja? Daripada Cik Sakinah Zuhairi. Okey, kesan jangka panjang macam kita bincangkan tadi itulah, kalau kita tak ambil endah tentang pemakaian ear protector tu, pada permulaannya mungkin kita still lagi tak nampak yang kita ni ada masalah pendengaran, sebab kita rasa bila kita cakap dengan orang kita still dengar. Okey, kita boleh faham apa dia cakap tu. Tapi untuk jangka masa panjang ni, selepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tu, jadi dia akan lama-kelamaan dia akan sedarlah yang maksudnya dia akan mengalami mempunyai masalah pendengaran bila seperti macam dia dengar ada tinnitus kat telinga tu, and then susah nak faham orang cakap. So itu antara kesan jangka panjang kalau kita ambil endah, soalnya tak memakai alat bantu perlindungan ni. Macam tu lah. Encik Izwan, ada satu soalan daripada Cik Suk Ching. Dia cakap, good afternoon Encik Izwan, based on your experience, is tinnitus masker an effective way for tinnitus management? Macam tu lah. Okay, yang ini kalau untuk tinnitus masker ni kita boleh tanya pakar tinnitus sebenarnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya lah, sebenarnya dia bergantung juga pada individu itu sendiri. Kemungkinan tinnitus masker tu ada memberi efektif pada patient tu, ataupun terkadang ada yang tak. So biasanya kita nak tengok, kita boleh tahu dari segi bila kita buat tinnitus management ni, mulai questionnaire yang kita biasa beri pada patient yang ada tinnitus tu lah. Sebelum dan selepas dia memakai tinnitus masker. Dari situ kita boleh tengok sama ada dia ada efektif ataupun tak. Biasanya kita bagi tinnitus masker ni untuk patient rasa lebih relax. Sebab bila ada tinnitus kat telinga tu, dia akan jadi depressed. So depressed dengan tinnitus ni dia saling berkait rapat. Jadi bila tinggi tinnitus dia tu,
stress level dia tu akan tinggi. Bila stress level tinggi, jadi tinnitus dia akan tinggi kan. Jadi bila kita bagi tinnitus masker tu, sekurang-kurangnya dia akan mengurangkan sikit bunyi tinnitus yang dengar tu, dan dalam keadaan masa yang sama dia rasa lebih relax, tenang. Jadi stress level dia tu akan menurun. So lama kelamaan dia boleh adapt, kemungkinan dia boleh maksudnya dia boleh abaikan bunyi tinnitus tu walaupun tinnitus tu still ada dekat dalam dia. Okey. Ada soalan daripada Cik Sinar AJ. Saya nak tahu biasanya berapa bulan sekali untuk kita servis hearing aid, Encik Izwan? Okey, so yang ni berkaitan dengan hearing aid ya. Biasanya kita untuk pesakit yang memakai alat bantu pendengaran semasa first fitting tu, kita memang galakkan pesakit melakukan servis hearing aid sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Okey. Jadi seperti yang kita tahulah hearing aids ni pun sama juga macam kereta apa semua yang perlukan servis. Sebab kalau kita tak buat servis tu, jangka hayat yang kita daripada expectation tu mungkin berkurangan. Contoh macam kita expect hearing aids ni mungkin bertahan 4 hingga 5 tahun, tapi kalau kita abaikan untuk melakukan servis tu, jadi mungkin after 1 year, 2 years dah alat tu akan rosak. Jadi kita galakkanlah sekurang-kurangnya 3 bulan sekali untuk melakukan servis alat bantu pendengaran. Okey, kita tengok soalan lagi. Ni ada soalan daripada Encik Davis Chua. At what level of noise is considered work hazard? Mungkin Fatin dah explain tadi, Encik Zuan nak explain sekali lagi ke? Macam mana? 85 desibel 8 jam berturut. Betul tak Encik Izwan? Betul tu Fatin. Macam tu. 85 untuk 8 jam berturut-turut kan? Lebih daripada tu ada masalah, akan menyebabkan masalah pendengaran. Betul. Alright. Lagi Amirul boleh baca soalan lain? Okey, saya tengok soalannya. Okey, soalan dari okey. Alright. Okey, soalan daripada Cik Nurul Ain ya. Hai, selain daripada pemakai alat pendengaran yang mempunyai tinnitus masker, ada tak solusi atau rawatan lain untuk penyakit yang mempunyai masalah tinnitus? Banyak soalan tinnitus hari ni. Okay, mungkin sebab noise induced hearing loss kan antara simptom-simptom dia ada tinnitus kan. Jadi yang tu bila dah ada tinnitus tu yang barulah patient tu rasa yang dia memang ada masalah pendengaran. Okey, selain daripada tinnitus masker ya, kalau kita tengok dalam audiologi punya part ni, untuk tinnitus kita ada a few treatment yang kita boleh lakukan kepada pesakit tinnitus. Okay. Selain daripada tinnitus masker, kita mungkin dah ada juga tinnitus TRT ataupun tinnitus retraining terapi. So yang ni melibatkan terapi dan juga counselling lah. Okay. Ataupun kita boleh kita ada yang macam contohnya macam neuromonics, okay, dia melibatkan masker dan juga kita punya relaxation, okay. Jadi ada a few test jugalah yang kita boleh jalankan untuk pesakit yang mempunyai tinnitus ni. Sebenarnya banyak jugalah management untuk pesakit yang mengalami tinnitus ni sebenarnya. Okey, Mira, mungkin kita boleh baca soalan terakhir untuk Encik Izwan. Okey, soalan yang terakhir. Miss Sarah. Hi, is there any other solution or suggestions on how can someone communicate when they are wearing earmuff? And may I know how effective in protecting our hearing when we are wearing the earmuff? Okay, ini pasal berkaitan dengan tempat kerja lah selamanya. Earmuff ni. Kalau untuk earmuff yang ni, kita sebenarnya earmuff kita ada a few types of earmuff lah. Okay, ada yang specialized earmuff which is yang built-in mic kat dalam ia punya earmuff tu. Okay, biasanya earmuff yang built-in ni biasanya untuk maksudnya dia akan filter bunyi pertuturan tu dan dia akan dengar lah. Okay, dan how efektif tu dia bergantung kepada
apa tu kita panggil setiap earmuff tu dia ada dia punya SNR dia sendirilah. Okey. Jadi bergantung pada nilai SNR dia tu untuk kita tengok how effective dia punya earmuff tu. So dia ada apa, setiap earmuff tu spesifik untuk setiap apa kita panggil decibel situasi. punya Yes, betul. Dia spesifik. ada noise reduction ratio tak silap saya NRR. Okay. So tadi soalan terakhir dah ya? Ya dah soalan terakhir dah Fatih. Dah soalan terakhir dah. Okay. Ambil lagi satu soalan Cik Izwan boleh ke? Boleh ke nak jawab satu lagi soalan ke? Bolehlah kot. Kita bagi last question, betul-betul last question. Last question. Okay, last question. Okay, soalan daripada Miss Sharifah Syafiah. Hi, if you may explain custom ear protection option yang available di Malaysia with active noise cancellation perhaps. Macam tu lah. Okay, custom ear protection. Okay, kita boleh tengok lah kalau ataupun kita boleh layari beberapa website. Antara contoh yang saya ada ialah kita ada sound gear. Untuk sound gear tu sekejap sound gear tu kita boleh buat electronic custom untuk macam untuk hunter ataupun shooter model kan. Dari situ dia akan custom lah dari segi NR dia, amplification dia, suppression dia apa semua tu. Okay, and then sound gear ni memang boleh memang available di Malaysia dan juga available di Best Hearing Aid Center. Okay. Boleh dapatkan di Best Area Center lah Cik Sharifah Syafiah. Yes. Tapi benda ni dia bukanlah ready made. Jadi kita perlu order daripada US lah because Stucky dia daripada US kan. I see. Okay, banyak input yang kita dapat daripada Encik Izwan. Harap semua persoalan yang ditanya oleh viewers dan peminat Encik Izwan terjawab. Okay. Betul. So kita sekarang ni dah nak di akhir sesi Encik Izwan lah. Harap dia jangan ada yang rindu Encik Izwan. Sekali-sekali boleh nampak muka dia. Kalau rindu, insyaAllah mungkin kita akan berjumpa di live yang akan datang. Ada lagi. Mana tahu ada lagi kan. Mana dah tahu sudi nak invite lagi saya, insyaAllah kita akan bersama lagi. Boleh kita akan invite lagi. Okay. Kita nak penutup lah ni Amirul dan Encik Izwan. Encik Izwan nak bagi sepatah dua kata? Okay, first terima kasihlah sebab sudi menjemput saya. And then kalau ada terlebih terkurang tu harap dimaafkanlah ya. Maaf, kita Ramadan ni bermaaf-maaf kan. Yalah, di bulan puasa ni mungkin ada terlupa ke apa ke, biasalah tu kan. Lagipun kita tak ada masa, kita ada masa yang limited untuk share banyak lagi perkara. Betul. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan, inquiry boleh ke laman Sesawang Best Hearing Center atau boleh ke cawangan berdekatan dan bertanyakan soalan atau nak inquire apa-apa benda boleh berjumpa dengan hearing specialist dan audiologist lah di Best Hearing Center. Okay. Encik Izwan ada dengar kata ada nak buat performance je? Tak ada lah. Tak ada. Tak ada ya? Ada hadiah je untuk korang berdua. Saya balas balik. Terima kasih. Saya balas balik. Masya Allah. Okay. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.